وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر بالتمم الخير. Amma pada Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Allah pilih kita lagi untuk terus istiqamah dalam majlis ilmu ini, dan bersama-sama kita Al-Fadhil Ustaz Lah Iraqi akan berusaha ilmu mengenai melalui kitab Haruman Ruhani. Seterusnya marilah sama-sama kita ikuti perkongsian ilmu seterusnya daripada Al-Fadhil Ustaz Lah. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada RTM bersama dengan kami. Sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ma taufiqi wa lam tisamiya illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. قال الله تعالى في القرآن الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بلساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah dengan izin rahmat Allah Ta'ala impunkan kita pada pagi ini dengan kitab Haruman. Baik, hari ini kata salah Ustaz hadis yang nombor 23 kan? Ya, betul. 23 Ustaz. Hadis 23. Jadi sebelum masuk hadis tu, sajalah nak share ilmu dengan tajuk tadi pun menarik. Satu tajuk yang kita kata dia himpun setiap kadang dengan nilai ketakwaan, nilai munafik, nilai fasik. Bagus. Jadi satu soalan kadang-kadang ada muslimat tanya, Ustaz, apa dosa, apa hukum yang Tuhan nak bagi kepada pemimpin negara ni? Terutamanya pemimpin orang Islam yang kita tengok tak ada action dia, tak ada tindakan dia. Kalau berbandingan dengan pemimpin negara orang kafir, sampai boleh halau kedutaan Israel, sampai boleh putuskan hubungan dengan Israel yang kafir tu. Tapi orang Islam tak boleh buat apa-apa pasal bergantung hidup dengan Yahudi. Bergantung hidup dengan Yahudi, ekonomi Yahudi, segala-galanya. Kita nak kata dekat pemimpin orang Islam memang keduanya kita tengok rakyat biasa. Contohnya tengok sendiri, kalau kita tengok pemimpin, tengok rakyat sendiri. Yang kita minta tindakan dia sampai hari ini. Teruskan. Hari ini dah kembali balik McDonald. Apa yang kita benda-benda basic, benda tu tak salah pun kalau dia pergi makan Kentucky pun. Kita nak tengok simpati dia dengan rakyat Palestin, bersama dengan rakyat Palestin. Kita tengok tak ke mana pun, rakyat kita tengok tak ke mana nak rasa simpati, tak ada. Roh tu tak ada. Kita tak boleh tengok jauh-jauh, tengok yang tu je. Pengorbanan kita dengan Palestin, Pelansari, Pelang Pudang, terutamanya pada rakyat Malaysia sendiri. Orang Islam kita sendiri. Itu rakyat yang biasa-biasa, yang jawatan kecil-kecil ni, yang tak ada apa-apa kesan kalau dia buat tindakan. Ini pemimpin yang besar, pemimpin besar yang mana dia bergantung hidup dengan Yahudi, ekonomi dengan Yahudi. Maka kita tengok hal-hal macam ni, Allah Ta'ala ajak terutamanya peranan, bila tengok macam ni, peranan ulama, peranan orang alim, apa tindakan dia. Seperti mana Nabi Musa nak ambil ringkas, Ustazah Noh nak ambil sikit je. Kita tengok sebagai ringkas, apa nama Fir'aun dibesarkan dibesarkan dengan bapa dia Fir'aun. Nabi Musa dibesarkan di rumah istana. Pemimpin mengaku dia adalah Tuhan. Tak ada siapa Tuhan melainkan dia lah. Aku matikan orang, aku hidupkan orang. Yang kata Fir'aun ni. Nabi Musa AS dibesar di situ, akhirnya lari daripada situ, duduk dengan Nabi Allah Shu'aib.
Lepas selesai kahwin semua patah balik. Dalam perjalanan patah balik, Allah Ta'ala ajak satu kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Fir'aun, wahai Musa, aku nak hang pergi menghadap, pergi jumpa dengan apa nama? Pergi jumpa dengan Fir'aun. Innahu tagha, pasal dia melampau sangat. Aku nak kalau boleh hang pergi jumpa dengan dia. Pasal dia pemimpin yang melampau sangat-sangat. Bila dengar macam tu, Nabi Musa AS rasa gementar, takut. Dia takut dia gementar sampai Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala bagi mukjizat, petanda-petanda, ayat-ayat mengatakan hang ni Rasulullah. Aku ada di belakang hang. Hang jangan takut, hang jangan bimbang kepada. Cuma dia angkat tangan mengadu pada Allah. Kalau aku nak pergi mengadap dengan pok-pok macam ni, susah nak terima kita. Susah nak terima pasal orang besar-besar macam raja, sultan, pemimpin besar-besar ni. Kita nak pergi kat dia, kita tak laku. Walaupun sehebat mana, seterbaik mana ilmu kita, nak jumpa dengan pemimpin atasan ni, kita tak laku. Dia nanti pandang kita lekeh sebelah mata pun dia tak mampu nak buka. Nak main jumpa dengan aku, dengan kedudukan hang siapa, dia kata. Kerana kedudukan dia sombong, usaha nak mengajak. Beringkat-beringkat atasan ni, kita tengok macam mana dia dengan kita. Kesombongan dia, hormat dia. Memang susah. Pasal tu Fir'aun bila nak pergi menghadap, Nabi Musa nak pergi menghadap dengan Fir'aun, dia ketak bila Allah Ta'ala kata, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Kena jumpa dengan dia pemimpin yang melampau. Dia pemimpin yang melampau, pergi jumpa dengan dia. Kita akan dapati semua di atas muka bumi ini pemimpin yang melampau. Di akhir zaman Nabi kata pemimpin yang melampau. Tetapi pemimpin ini Nabi kata di akhir zaman, cakap dia penipu, hidup dia menipu, disukai oleh rakyat. Itu tanda di akhir zaman. Itu tanda akhir zaman, manusia tak boleh nak beza. Tak boleh nak beza sama. Goplek tak goplek, boleh main tempat kita, boleh menari. Itu pun kita. La hawla wa la quwata illa billah. Nak cakap pasal pemimpin yang lain, tengok di tempat kita sudah tajuk dia lah. Tajuk dia. Maka Fir'aun pun pergi. Bila nak pergi dia kata apa? Dia minta pada Allah. Tuhan tenangkan aku. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Lapang dada aku, bagi tenangan aku, bagi lidah aku ada masalah lidah. Pasal Nabi Musa ni, dia lidah dia kena bara api masa dia kecil dulu. Yang Fir'aun letak dia ambil bebuh, yang menyebabkan lidah dia tak boleh cakap dengan elok. Dia minta pertolongan dengan Allah. Pertolongan dengan Allah itu satu. Maka Allah Ta'ala ajak kepada kita nak pergi jumpa dengan dia macam ni. Dada kena lapang. Pasal mulut lidah dia akan cakap dengan kita, minta kita kuat. Kalau tidak tak kuat, kita kena lapang dada. Pasal soalan-soalan dia akan tanya, Tuhan bagi kita otak. Tuhan bagi kita otak, kita kena hidup dengan pakai otak, bukan hidup dengan nak baca. Ni saja benda-benda. Kena tengok keadaan. Dia akan cakap dengan kita dengan keadaan apa yang dia duduk. Dia sebagai seorang ahli politik, kita berdepan dengan dia, kita tak mampu. Pasal otak dia ni otak yang belit-belit. Fir'aun, Nabi Musa nak jumpa, dia angkat tangan. Pasal tu nak jumpa orang besar ni semua ni. Kena angkat tangan nak pergi jumpa sultan, raja depan ni semua ni. Otak-otak depan ni, otak yang tak boleh masuk agama dengan kemewahan, kekayaan. Boleh masuk sikit-sikit je. Mungkin corak pakaian kita tengok itu, kita nampak dia Islamik. Di sebaliknya dia pun menari juga. Hendaklah aku bersama denganmu, marilah kita sama-sama. Kita nampak, kita kata baguslah pakai tudung labuh, ya Allah, tapi tengok ajak muslimat menari, berjoget menari, dogot menari. Nampak dia boleh masuk Islam takat mana aja. Yang lebih-lebih dia tak boleh, pasal apa? Benda tu kedudukan aku tak Islam, tak boleh masuk. Yang kedua dia minta lagi pada Allah Ta'ala. Dia minta, Tuhan, boleh tak aku nak bawa abang aku sekali, yang nama dia Harun,
Harun terjemah kata-kataku. Kali kedua dia minta. Sampai dekat Nabi jumpa dengan Firaun, minta lagi dengan Allah. Allah kata jangan khawatir. Aku Tuhan bersama dengan kamu. Hang buat kerja aku bersama dengan hang. Peranan hari ini Allah letak peranan para alim ulama untuk beranikan diri mereka tampil menegur pemimpin-pemimpin yang pendirian mereka tak kukuh. Pendirian mereka tak kukuh. Pendirian mereka tak kejap dengan dia tak kejap, terutamanya dengan Israel ni, dengan Yahudi ni. Kita doalah mudah-mudahan Allah Ta'ala, ya Allah jangan balas kerana kesalahan pemimpin, rakyat kena. Kita minta kepada Allah Ta'ala dengan kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin Islam, janganlah ya Allah rakyat diturunkan malapetaka musibah kecelakaan. Itu bahayanya hukuman daripada Allah Ta'ala. Silapnya pemimpin Islam buat keputusan, semua kita kena. Itu yang kita minta daripada Allah, akan hukum kesilapan yang salah daripada pemimpin. Oleh kerana dia buat sesuatu, semua kita kena. Pasal dia kita menentukan kedudukannya. Kita menentukan kedudukan. La haula wa la quwata illa billah. Okey, itu saja ringkasan daripada Ustaz lah. Tadi soalan tadi menarik. Baik, kita masuk muka surat 55 datik. Muka surat 55. Hadis nombor 23. Hadis 23. Takwa itu kemuncak ketinggian. Takwa itu kemuncak ketinggian. Ustaz dengan nampak ni sama. Okey, sama. Cuma lebihnya Ustaz ada janggut, ada serban, tu je. Sedangkan kita, kedudukan kita adalah sama. Sama-sama kita mohon pada Allah, sama-sama kita minta. Biar kita istiqamah. Biar kita istiqamah. Apa kena doa ke Ustaz banyak-banyak sampai sore pun tak ada sebab siang malam pagi petang. Mungkin apa terasa lah ni orang duk tengok live Ustaz dah masuk 600,000 duk tengok live berkenaan dengan pembangunan Darul Mahabbah ni. Pembangunan sekolah Ustaz. Ustaz punya gila kulu kilir pergi sampai sore pun tak ada. TikTok sampai ke tengah malam, sampai pukul 2 duk TikTok. Lepas tu tidur sat, pergi kuliah subuh, balik sat macam mana lah pada. Asal apa? Ya Allah, nak bagi dapat dana untuk bulan 12, bulan 1 dan 2 tak ada lagi. Sedangkan akhir bulan 2 tak awal bulan 3 Ustaz nak terbang pergi Mekah dah. Sebelum pergi Mekah, Ustaz nak harapkan dana tu ada. Jadi hampa jangan lupa ingat, share yang Ustaz share kat hampa. Nombor akaun setiap bagi RM2. Kalau ramai-ramai macam ni bagi 67 orang katalah. Setiap seorang bagi RM2. Allahu Akbar kabir. La ilaha illallah, la ilallah. Yakin tak? Ustazah dah pun tajuk dah. Ustaz jangan lupa tajuk. Ya, tak lupa tajuk. Tajuk dia nak jadi orang bertakwa. Takwa itu kemuncak yang paling tinggi sangat. Okey, tengok hadis dia. Yazid bin Salmat al-Ju'fari. Yazid gelaran al-Ju'fari radhiyallahu anhu, dia kata dia pernah mai kat Nabi, dia salah seorang sahabat Nabi ni yang duduk kuliah Nabi. Dengar oi. Dia duduk kuliah Nabi. Yazid al-Ju'fari ni dia duduk di kuliah Nabi. Bila duduk kuliah Nabi, dia dengar hadis Nabi. Dia rasa sedih bila dia tengok sahabat-sahabat macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk di kuliah Nabi tapi dapat hafal. Duduk di kuliah Nabi dapat hafal hadis-hadis Nabi. Dan dia tengok lagi sahabat Nabi. Sahabat Nabi, saya nak tanya ke hamba, sahabat yang paling banyak sekali hafal hadis Nabi adalah Abu Hurairah. Tapi ada seorang sahabat Nabi yang Nabi benarkan dia. Semua sahabat Nabi benarkan untuk cuma tulis Al-Quran masa wahyu turun. Nabi benarkan untuk tulis Al-Quran saja. Tapi macam mana dengan dia seorang ni? Nabi benarkan tulis Al-Quran dan hadis Nabi. Seorang je. Semua sahabat Nabi kata tulis Al-Quran, jangan tulis hadis aku.
Aku tak benarkan kata-kataku. Tengah Quran ditulis Quran. Aku bercampur kata-kata aku dengan kata Nabi. Ada seorang sahabat Nabi, Nabi benarkan dia untuk tulis Al-Quran dan tulis hadis Nabi. Siapa nama dia? Kira-kira. Ada seorang sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi yang paling banyak apa hadis Nabi, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang keduanya, yang dia dibenarkan untuk tulis Quran dan tulis Nabi, dia seorang saja. Siapa nama dia? Al-Kah. Minum ayat Ustaz. Bismillah. Ada seorang sahabat Nabi. Nabi benarkan dia untuk apa nama? Untuk tulis. Untuk tulis Al-Quran dan tulis hadis Nabi. Siapa nama dia? Kalau sahabat Nabi yang paling banyak sekali apa Nabi, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau sahabat Nabi yang paling Abdullah bin Sa'ad. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As nama dia. Nama dia Abdullah bin Amr bin As. Salah seorang sahabat Nabi yang Nabi benarkan dia boleh Quran dia turun. Dia tulis Quran dan tulis Nabi. Ini kelebihan dia. La ilaha illallah. Tapi kawan Yazid ni ya Rasulullah. Dia sedih bila dia boleh ikut kuliah Nabi. Dia boleh ikut kuliah Nabi dengar dia kata apa? Qultu, dia cerita tentang diri. Ya Rasulullah, inni sami'tu minka hadithan kathiran. Ya Rasulullah, aku dengar daripadamu hadis yang banyak sangat. Aku ada kuliah. Lepas kuliah ni, saat ni pagi subuh, lepas tu asar, lepas tu salah, tunggu saat malam. Hebatnya. Sahabat Nabi tak pernah kuliah tiap-tiap hari macam kita. Sahabat Nabi tak pernah buat kuliah tiap-tiap hari macam kita. Punya dahsyat kuliah kita ni. Lebih daripada di antara Nabi dengan sahabat. Tu je punya dahsyat. Tapi dia ni tiap-tiap hari main kuliah Nabi. Dia mengadu kat Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, inni sami'tu minka hadithan. Ya Rasulullah, aku dengar daripada hadis yang banyak. Akhafu. Dalam masa sama aku takut, Ya Rasulullah, an yunsiyani awal wa akhiru. Aku lupa, Ya Rasulullah. Aku lupa, aku takut sangat. Ilmu yang aku duk belajar ni aku jadi lupa, Ya Rasulullah. Aku jadi lupa, Ya Rasulullah. Daripada awal aku mengaji sampai ke akhir aku mengaji, aku lupa. Macam kita lah duk main kuliah. Saat ni kan laki ke bini kita tanya, ni duk main kuliah ni apa yang belajar? Tak tahu. Duk dengar daripada awal sampai akhir. Dia duk kata apa pun tak tahu. Apa tak? Orang tanya kita, cuma dengar lah sikit-sikit, dia duk kutip derma sekolah dia tu. Nampak tak? Nampak tak? Orang tanya kita tak tahu apa. Ni cerita yang sama. Adi nak cerita mat, dia mengadu. Dia bimbang bila dia mengaji, ilmu tak lekat. Dia lupa ilmu. Sama ustaz dengan apa sama. Aqafu an yunsiyani awalu akhiru. Aku takut aku lupa, Ya Rasul. Daripada awal sampai ke akhir aku lupa. Fahaddathani bikalimatin takunu jima'an. Ya Rasulullah, cakaplah satu perkataan yang kita kata agak komplit sempurna. Dengan satu halafaz saja Allah. Nasihat bermakna untuk aku, Ya Rasulullah. Maka dia kata, berikanlah kepadaku, wahai Rasulullah, dengan satu kalimat yang ringkas sekali. Sebagai kesimpulan daripada segala apa yang aku dikata dengar. Maka Nabi SAW, Nabi kata kat dia, Ittaqillah fima ta'alam. Takutlah kamu kepada Allah dengan apa yang mengaji. Takut. Kita kena ada nilai ketakwaan. Kita kena ada nilai ketakwaan. Maksudnya kita kena rasa gerun, takut dengan Allah. Ilmu yang kita belajar ni tak boleh nak serap. Ilmu yang kita belajar ni tak boleh kita amal. Ilmu yang kita belajar ni tak boleh jadi kawan kita. Ilmu yang kita belajar ni tak boleh teman di kubur kita. Yang tu yang kita takut. Yang tu yang kita bimbang, kita takut. Dia mengadu yang tu dengan Nabi.
Kan kita nak baca doa kan. Ustaz kadang-kadang nak baca doa. Apa nama? Baca doa. Bila lepas-lepas ajak kita tadabbur. Allahumma ja'al Qur'an lana fid dunya qarina. Ya Allah, Allahumma ja'al Qur'an lana fid dunya qarina. Ya Allah, Tuhan jadikan Al-Quran bagi kami ni, dia kawan kami, teman kami di dunia. Wa fil qabri mu'nisa, sampai di kubur pun ditemankan. Wa ala sirati nura, atas titik sirat ilmu tu dan timai kat kita. Wa ilal jannati rafiqa, bila kita masuk surga, dialah teman kita. Kuliah-kuliah kita yang manfaat, yang baik-baik ni, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dia usung masuk kita ke dalam syurga. Sampai tahap tu yang kedudukan ilmu. Maka dia mengadu dengan Nabi. Dia mengadu dengan Nabi. Ya Allah, Ya Rasulullah. Dia mengadu dengan Nabi. La hawla wa la quwata illa billah. Maka Nabi pun kata apa? Bertakwalah engkau, dia kata kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah dengan perkara yang engkau ketahui. Apa yang anda tahu, benda tu tak boleh, ilmu yang belajar, maka beramal. Takut pada Allah, taat pada Allah. Takut ni benda yang kita mengaji dah. Apa dia? Benda kita mengaji, kita tahu diri kita ni tak boleh nak join dah dengan orang-orang yang tak tentu halah. Dulu boleh, lah ni tak boleh dah. Bila umur hampa lanjut, tak payahlah. Hati tak pawai ke, betul orang bagi tuala, gubah-gubah, buat apa? Buat apa-apa ke, tak payahlah. Itu bukan zaman apa dah. Sudahlah. Zaman apa ada masalah ni, nak mengaji, nak jadikan ilmu tu teman hidup hampa di kuburnya tu je. Nak mengaji, nak berbetul hidup, nak beramal, nak jadi takut pada Allah, taat pada Allah. Maka Nabi kata, asyik daripada mengaji, wa Yazid al-Ju'fari, asyik daripada mengaji. Kalau anda lupa ilmu tu tak mau ke anda. Satu benda aku nak nasihat kat hang. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan perkara yang engkau ketahui yang belajar. Banyak benda yang belajar, yang ni tak boleh, yang tak boleh. Tapi hang tak mampu nak ikuti dia. Ilmu tu tak mau kawan dengan kita. Kuliah. Macam ustaz lah, banyak benda yang kita tahu, tapi bila 2-3 hari letih sampai semayang pun kadang kita tak boleh nak tumpuk. Kita minta ampun dengan Tuhan. Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Aku terpaksa kulu kili Tuhan. Tenaga aku nak gunakan untuk mendirikan masjid-Mu ya Allah. Aku nak dirikan masjid-Mu ya Allah. Ampunkan aku. Kadang kita lelak macam tadi. Nak terlelak macam tadi ni. Terlelak sampai Umi Kalsum mai. Kata, abang ada kuliah ni ya. Duk dengar lah Ashraf duk mengajak. Apa nama, sifat fasik. Fasik ni maksudnya fasada rosak. Orang yang ada sifat fasik ni rosak. Dia nanti daripada fasik, dia akan munafik. Fasik dengan munafik tak boleh nak pisah. Apa tak? Fasada ni rosak. Munafik lingkup habis. Lingkup. Dua-dua boleh. Itu boleh, sini boleh. Habis. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Wa zada Razin kata wa'mal bihi, hendaklah kamu, dia kata hendaklah engkau mengamalkan dengan ilmu yang telah engkau perolehi. Maksud dia ilmu yang belajar hang kena beramal. Daripada ilmu yang belajar beramal itulah yang menyebabkan kita kadang ada nilai ketakwaan. Nilai kata zikir sikit, kita kata aku dah mengaji, aku kena jaga aurat. Nampak tak? Buanglah seluar-seluar. Kadang-kadang perempuan ni, orang perempuan nak pakai seluar macam Ustaz Lah pakai. Seluar besar macam seluar kurta tu. Dia tak nampak. Tapi tu lah berlatih. Seluar kurta ni dia kena potong dia, cara potong dia main dekat betis ni dia tak nampak dah. Nampak tak? Tu cara seluar. Ustaz daripada dulu balik mengaji, Ustaz tak pakai seluar dah. Ustaz tak pakai seluar dah. Kalau seluar tak salah. Tapi orang perempuan pergerakan tu dibincang oleh ulama, nampak tak? Bagi sempurna elok, bagi aurat, bagi cantik elok. Ustaz kalau pakai kurta Ustaz lebih daripada lutut. Itu ya Allah, pada lelaki-lelaki perempuan, Allah Akbar. Tahu tak, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala tak akan buka aib kita
Sentiasa kita jaga aurat kita. Batang tubuh kita, pergerakan diri kita. Tengok ya Allah Nabi Musa, tengok Nabi Musa. Sampai orang tak boleh tengok kulit dia. Sampai dia tutup, cuma nampak pergelangan tangan muka dia. Sampai orang kata dia penyakit sopak. Nabi Musa ni ada penyakit sopak. Nabi Musa ni ada penyakit kulit. Semua orang fitnah kat dia. Pasal dia tutup muka dia. Dia tutup, dia malu. Malu tinggi sangat-sangat Nabi Musa. Sahabat Nabi yang paling malu sekali siapa dia? Ada seorang sahabat Nabi. Paling malu sekali siapa dia? Di kalangan sahabat Nabi paling malu siapa dia? Kalau dia duduk dengan Nabi dia nak pergi buang. Dia nak kencing sekali. Dia pergi jauh sangat-sangat tu. Jauh sangat, dia malu. Kalau dia berpakaian, sampai malaikat kalau mai, malaikat malu kat dia. Malaikat malu kat dia. Dia malu kat dia sangat-sangat. Siapa nama dia? Osman Affan. Hai manusia. Osman bin Affan dia. Osman bin Affan sama malaikat malu kat dia. Bila patah macam tu, subhanallah al-azim. Ada di kalangan sahabat Nabi terlalu jaga aurat. Ada di kalangan ulama kita, bila dia pakai satu jubah, dia nampak jarang. Dia akan pakai kuatan yang lain. Nama dia Abaya dia pakai, nampak tak tujuan dia. Allah. Apa pun orang perempuan lebih dari tu. Orang perempuan jaga aurat ni bagus sangat-sangat. Lupakanlah, tak payahlah fashion-fashion sangat. Ambil satu tudung yang mudah. Bismillah. Aku tutup ni sunat dia akhirat aku selamat. Kadang-kadang apa pakai tudung. Nampak jarang kiri kanan boleh nampak. Sampai hampa ikat rambut, boleh nampak pin pakai apa boleh nampak. Itu dia. Punya jarang macam tu. La haula wa la quwata illa billah. Mengaji, beramal. Itu tajuk dia. Nak jadi orang yang takut pada Allah, taat pada Allah. Kita cuba try minta pertolongan Tuhan. Okay? Apa ni orang baik-baik mengaji. Cuma nak beramal tu lah nampak sikit-sikit. Segar ustaz tak ada pakai tudung labu, dia pakai ustazah. Bukan macam tu. Jangan tunggu pergi Mekah. Kalau pergi Mekah tu dia punya pakai alif dengan telekung. Dengan telekung selalu pergi mana-mana bertelekung. Pergi makan telekung, pergi mana telekung, Masya Allah. Balik-balik main habis yang tergedik-gedik, tergetak-getak tu dah main balik. Maka keterangan hadis ni mari kita baca. Takwa dia kata merupakan intisari daripada segala perkataan yang mengandungi suruhan melaksanakan kebaikan dan mengandungi tegahan daripada melaksanakan kejahatan. Dalam khutbah kita hari Jumaat Imam Syafi'i saja. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Jangan kamu mati melainkan mati dalam keadaan iman. Ittaqullah haqqa tuqati. Takutlah kamu sebenar-benar pada Allah. Dan jangan kamu mati melainkan mati dalam keadaan adanya iman. Setiap kali member khutbah cakap macam tu lah pada hari Jumaat. Itu mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang lain tak sebut, tak apa. Oleh sebab itu, apabila sahabat memohon kepada Allah, memohon kepada Rasulullah SAW supaya meringkaskan nasihat untuknya, maka Nabi SAW, Nabi kita menyebutkan perkataan takwa. Ittaqullah fima ta'lam. Takutlah kamu pada Allah atas apa yang kamu mengaji, dia kata. La haula wala quwwata illa billah. Nampak tak? Maka Nabi SAW menyebut perkataan takwa itu sebagai perkataan yang paling ringkas dan paling padat isinya. Oleh sebab itu para khatib pada hari Jumaat, tengok bagus ke ni, sentiasa berpesan kepada hadirin dengan perkataan takwa. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hal ini kerana tidak lengkap satu khutbah itu jika tidak disebut pesanan tersebut. Hadis 24. Boleh faham kan? Maka mudah-mudahan kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Kita minta mohon, ya Allah, insyaAllah. Dan hadis yang nombor 24, sampaikanlah ilmu yang sesuai dengan pendengaran. Maksudnya kita kena sampaikan ilmu tu mengikut keadaan. Macam Ustaz kalau mengajar, cakap ilmu tu mengikut keadaan, situasi.
situasi masyarakat orang awam. Kita tak boleh cakap ilmu ni ikut macam mana apa yang kita tahu, tak boleh. Kita tahu lain, anak murid tahu lain. Pasal tu Imam Malik bila anak murid dia tanya soalan, dia kebanyakan dia kata wallahu alam, wallahu alam. Wallahu alam tu nisful iman, setengah daripada iman. Sebab kadang-kadang dia mengajar, anak murid dia tanya, dia tahu tahap anak murid dia. Dia takut dia jawab salah, dia kata wallahu alam. Kadang-kadang bila anak murid tu tanya, dia boleh jawab soalan tu. Takut bila dia jawab, anak murid dia salah faham maksud dia. Lebih elok aku kata wallahu alam. Lebih elok aku kata wallahu alam. Contohnya bab-bab yang fiqh. Bab-bab fiqh ni macam-macam. Contohnya kita kata, kalau dia kata aku cerai kamu sebanyak bintang di langit. Aku cerai kamu. Kebanyakannya mazhab setuju mengatakan jatuh dengan satu talak. Sebab dengan lafazan sekali. Walaupun dia kata sebanyak bintang di langit, perkataan dia aku talak kamu. Aku cerai kamu dengan sebanyak bintang di langit. Dia jatuh talak satu. Walaupun ada perbicaraan di kalangan ulama kata jatuh talak 3. Yang ni dia tak boleh cerita. Baiklah. Masya Allah besar. Nabi dah sana. Nabi dah. Sekejap enggak. Asal dalam bilik. Bilik bawah. Masya Allah, anak ustaz balik daripada asrama dah. Sepatutnya ustaz kena pergi ambil dia. Ustaz dia telefon ustaz. Pukul 8 kena ambil dia kosong asrama. Ustaz tengok, ya Allah hari ni aku ada kuliah. Minta tolong anak murid tadi. Dia ambil dia pasal ustaz ada kuliah. Alhamdulillah dia sampai. Okay, tak apa. Pasal tu Nabi SAW, bukan semua benda kita boleh terang dengan orang dah. Nampak tak? Kadang-kadang dia bergaduh. Dia bergaduh dalam keadaan kemarahan. Dia bergaduh marah. Aku cerang lah. Cakap banyak sangat. Aku minta kadang-kadang dia nak angin. Tengah-tengah dia nak angin dia. Tengah-tengah dia marah nak angin. Maka ulama kata jatuh tak jatuh dalam keadaan dia sedar diri tak? Panggil dia itu serah pada pihak qadi. Pihak pada qadi kata dia macam mana cerai? Saya minta masa tak sedap sangat. Dia sendiri dengan dia sendiri sebut memang saya marah sangat-sangat. Macam tu ulama kata tak jatuh talak. Perbicaraan macam tu jangan kita buat pada orang awam. Kerana takut dia salah faham. Benda macam ni semua kita kembali balik pada qadi. Kembali balik pada qadi nampak. Banyak benda lah yang kita tak perlu terang dalam masyarakat. Masalah puasa 6. Bagi pendapat Ahlul Madinah, puasa 6 tak ada. Puasa sebulan saja. Itu pendapat Imam Malik pada zaman tu. Tak ada orang puasa 6 zaman dia. Zaman Imam Malik tak ada orang. Sampai dia tanya, mana ada orang puasa 6? Mana ada orang puasa 6? Jadi benda macam tu tak boleh kita buat dalam masyarakat. Pasal semua mazhab terima puasa 6 kecuali Imam Malik. Kita ra'i pendapat Imam Malik. Kita ra'i. Imam Malik ada tu guru Imam Syafi'i. Banyak benda-benda yang kita tak perlu pada masyarakat. Contohnya sama. Sama cuma dikenalkan kepada anjing saja. Idza walagha. Bila anjing tu menggerakkan Nabi punca sama ni bila lidah anjing masuk dalam bekal minum dia menggerak-gerakkan. Pada masa tu Nabi kata idza walaghal kalb. Bila anjing letak lidah dia kalb, Nabi sebut jelas. Lidah dia masuk dalam ayat dia menggerak-gerakkan. Lalu kuman tu akan melekat semua tu. Bekas tu. Pasal tu Nabi kita sama dengan tu. Dengan ayat, dengan tanah untuk hilangkan kuman tu. Tapi kalau anjing dah macam Parkinson, masuk lidah tak gerak. Tak. Macam mana babi nampak tak? Kalau kita terang pada masyarakat, ustaz, anjing masuk sama rumah. Anjing pula kencing kita punya tayak, sama dekat tayahan. Tak sama rumah, sama tu, sama ni.
Perkataan samak ditujukan pada satu saja. Samak binatang tu, yang lain tak ada samak-samak apa pun. Kalau kita rasa nak ni, ambil tanah buat macam tu dah. Ambil ayat masa nak. Yang ni semua perbicaraan ni, kadang-kadang kita menyusahkan orang. Ni semua tak boleh, perbahasan ni dia masyarakat tak boleh masuk. Macam tu dengan kita dengan tayamum. Tayamum yang Allah Tuhan masa Nabi panggil siapa dia? Nabi panggil nama sahabat Nabi mah. Siapa nama dia, Allah? Yang dia bergulung, dia bergulung diri dia. Dia nak mandi. Nabi ajak dia, Nabi sendiri ajak semua sahabat Nabi tengok. Mai, ambil tangan hang tepuk. Tepuk tangan kanan ke tangan kiri ke. Buatan ni. Ayat ni buatan ni. Lepas tu basuh muka hang. Dengan satu tepukan. Buat tangan sini, basuh muka hang. Habis. Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi masyarakat kita tak boleh terima cara tu. Nampak tak? Dia dengan cara dia. Tepuk satu, ni bersilat. Bersilat sini. Tepuk dua, bersilat. Tepuk lagi muka. Tepuk dua kali. Memang ada hadis tu daripada Abdullah bin Umar. Berbandingan kata-kata Abdullah bin Umar, perbuatan Nabi, kata Nabi dia kaya ramai. Sudah tentu kita ambil formula Nabi SAW. Ni nak cerita lah macam mana ilmu tu kita cakap mengikut kadar orang awam. Tambah-tambah orang dah tua-tua macam kita ni tak sempat nak mengaji dah. Ustaz, saya mana dan saya dengar yang beramal. Tak salah. Apa yang berdengar, beryakin terus. Lepas tu kalau boleh diperbetulkan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka Ali, ni hadis ni mai. Maka an Ali karamallah wajhahu. Daripada Sayyidina Ali, Allah qala, kata dia, haddathu nas, cerita di kalangan manusia, cakap di kalangan manusia, bima ya'rifuna. Cakaplah dengan manusia, dia kata, atas apa yang kamu tahu. Haddathu nas bima ya'rifuna. Bersembah dengan manusia terhadap apa yang kamu tahu. Cakap dengan manusia mengikut kadar, dia kata. Dia kata bagai sini, hendaklah kamu bercakap kepada manusia dengan apa yang mereka faham. Dia boleh faham cakap tu, jangan pergi jauh. Tarbiyah manusia, didik manusia yang mudah. Dia memang saya nak ambil wuduk dia. Okey. Kita pergi permudahkan dia. Jangan kita cakap benda-benda yang kita kata itu bukan untuk dia. Itu bukan untuk dia, nampak. Jangan susahkan dia. Jangan susah dia. Atuhibbuna. Maka Nabi SAW kata, atuhibbuna, apakah kamu, dia kata suka, dia kata atuhibbuna ayyukadziballahu wa rasulah. Hang suka tak orang kata, orang mendustakan Allah dan Rasul? Bila kita ajak berat-berat, belas kali mulut lidah akan kata, awak susah sangat, awak yang tu haram, yang ni haram, kerana cara kita yang menyebabkan dia akan salah kepada Allah dan Rasul. Last kali mulut dia laser, dia kata, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang tu tak boleh. Pandailah nampak. Allah Ta'ala bagi semua. Dia akan main tahap. Dia main kata main tahap macam apa Yahudi. Yahudi akan kata, wahai Musa, turun kitab Taurat dekat kami ni, banyak benda yang tak sesuai dengan kami. Arak tak boleh minum. Zina tak boleh. Allah Ta'ala bagi untuk kami yang duduk di dunia ni untuk apa? Allah bagi nafsu, takkan tak boleh zina. Allah bagi nafsu untuk apa untuk kami? Tak sesuai kitab ni. Dia rasa terancam, ya Allah. Dia ambil, dia lempak dekat Nabi Musa AS. Nampak tak? Maka Allah Ta'ala bagi tahu, wahai Muhammad, pasal tu yang dikatakan Sayyidina Ali ni cerdik. Ali ni sahabat Nabi daripada kecil lagi, ya Allah masuk Islam. Dia daripada kecil. Abu Talib hantar apa nama Sayyidina Ali ni dalam ramai-ramai anak dia. Seorang anak dia duduk dengan Nabi, nama dia Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kadang-kadang dia makan, dia teringat kat Nabi sikit, dia tinggal, dia bagi. Kecil lagi, umur dia kecil. Pas Nabi semayang, dia ikut di belakang Nabi. Walaupun dia belum masuk Islam, dia dah semayang, dia semua ada. Dia tengok semua cara pergerakan Nabi SAW. La haula wala quwwata illa billah.
Sampai dia ajak kepada anak dia Hasan dan Husin. Macam mana nak cakap dengan orang, nampak tak? Hasan dan Husin, anak Sayyidina Ali. Bila dia tengok ada orang tua-tua buat salah, maka ada orang berlakon, terutamanya cerita wuduk. Orang tua-tua ambil wuduk yang salah. Maka lah sekali Hasan tegur kat Husin, dia kata, kan tuk kita buat macam ni, ambil wuduk macam ni, suara tu kuat bagi orang tua tu dengar. Cara tu kena ada. Pandai Hasan dan Husin ni pandai. Pandai masalah Allah bagi. Kesan daripada bapa dan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni ganas. Dia teringin nak pergi untuk keluarkan fatwa di mana? Di Yaman. Maka Nabi tak bagi dia. Nabi suruh Muaz bin Jabal diikuti oleh Sayyidina Ali. Diikuti oleh Sayyidina Ali. La haula wala quwwata illa billah. Maka kita nak berdakwah ni, nak beritahu ke orang, kita kena mudahkan dia. Okey, nak kena cepat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wa an Abdullah bin Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dua sahabat ni bagus. Okey. Abdullah bin Mas'ud, apa kelebihan dia? Apa mukjizat dia? Apa kelebihan dia berbanding dengan orang lain? Kali-kali nak dengar cerita apa ni? Apa kelebihan Abdullah bin Mas'ud berbanding dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain? 1 minit dari sekarang. Ustaz cakap pasal dia ni banyak kali kat hampa dah. Abdullah bin Mas'ud ni, dia khadam Nabi yang kedua selepas Anas bin Malik. Dan dia, Allah bagi kelebihan kat dia 30 juzuk Quran dia tahu. Siapa pun tak tahu di kalangan sahabat. Dia angkat tangan, dia bimbang masa dia tua dah, siapa nak lanjutkan Quran. 30 juzuk. Disambung 16 tahun oleh Abdullah bin Abbas. Dua sahabat Nabi lah yang menyempurnakan Quran. Pertama Abdullah bin Mas'ud, yang keduanya Abdullah bin Abbas. Ingat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kata dia, ma anta bimuhaddithin qawmun hadithan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud kata, tidak engkau berkata-kata. Tidak engkau berkata-kata. Ma'anta bimuhaddithin qawmun hadithan. Tidak engkau berkata-kata di hadapan satu kaum dengan ilmu yang belum dapat dipahami oleh mereka. Jangan sebut satu ilmu yang rasa pelik, jangan, dia akan menimbulkan fitnah. Pasal tu ulama-ulama hadis ni ujian dia besar. Dia nak tukar masyarakat kepada adat, kepada ibadat, dia pakai tomah kata macam-macam. Tomah pasal tu memang susah nak keluarkan lesen orang yang nak diberi tauliah. Utamanya pelajar pensyarah URA, UM, Yusuf Melayu, tak boleh. Pihak masjid takkan bagi dekat mereka ni. Dengan kedudukan ilmu mereka. Bimbang lepas. Dia bimbang. Dia kata, biarlah masyarakat mengaji biasa-biasa sudah. Maka kita tidak berpeluang mengaji dengan orang-orang yang betul-betul ada ilmu. Masjid surau ni kita kalau boleh bagilah pensyarah. Kan? Daripada nak kena mohon tauliah pula. Berapa ramai di kalangan ulama-ulama hadis kita tak boleh mengajak di masjid. Tak ada satu pun di kalangan mereka ni yang ada ijazah. Yang ada ijazah. Maaf Ustaz, dia kata nak keluar. Dia kata, ya. Bateri nak habis. Itulah hamba siapa tak nak pergi sempurna. Okay. Baik, bateri dia dah habis pula. Dia kata, tiada engkau dia tak berkata-kata di hadapan satu kaum dengan ilmu yang belum dia kata dapat difahami oleh Allah. Cakap bagi mudah, jangan cakap benda yang berat untuk dia. Kecuali perkara itu akan kita menjadi fitnah bagi sebahagian mereka yang lain. Kalau kita cakap contohnya bab babi, dia jadi fitnah, baik jangan biar masyarakat kita pegang dengan masyarakat kita. Memang babi ni sensitif. Babi dan anjing. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, kalau kita pergi India, Pakistan, lagi dahsyat pergi India. Metri dah koin syarat dah, maaf. Tak apa. Niat baik. Dah ujung-ujung dah hadis ni, Masya Allah. Oleh sebab tu kita tengok kalau kita pergi di India, Ustaz dulu sampai di mengaji di India, Pakistan. Tengok Tok Guru, rumah Tok Guru ada anjing. Bagi mazhab Imam Abu Hanifah tak ada masalah dengan anjing. Dia bukan satu, dia kata jangan sentuh tahu lu'ab, tahun sini. Yang lain semua tak ada masalah.
Kita basah kering, kering basah, basah kering, nampak tak? Bagus. Pasal tu jangan campur. Kita kalau dah mengaji macam tu, jangan kita buat main satu formula yang lain, takut dia bertembung pada fitnah. Kita selari dengan dia dah. Kecuali dia mengaji dengan kita kelas tadabbur yang saya nak buat esok ni kan, bila pondok dah siap esok ni. Dia mengaji dengan kita bincang, dia tengok lagi luas. Kita bagi luas ilmu tu. Ilmu tu dia pergi mana-mana, dia tak, oh boleh macam ni, dia tak ni pada, kan? Maka keterangan hadis, ya Allah masuk jalan cepat. Dia kata akal dan tahap kefahaman manusia itu berbeza-beza. Ulama dia faham lain, orang alim faham lain, orang yang ni faham lain daripada orang awam, jauh sangat kefahaman dia. Cuma bagi senang dekat dia, akal dan tahap kefahaman manusia itu berbeza-beza. Ada yang cepat tangkap, ada yang lambat tangkap, ada yang pintar, ada yang dungu, ada yang terpelajar, dan ada yang masih jauh ketinggalan. Ada yang telah dikata sebati dengan aliran saja. Ada yang sebati dengan aliran dia. Ada budaya dia macam Malaysia, ada budaya Malaysia. Budaya Malaysia ni kita tak boleh lepas daripada upacara tahlil. Jangan kacau benda tu. Kalau kita tak kacau tahlil, dia boleh jadi kiamat yang kubra. Nampak tak? Ada pelan-pelan dengan ilmu dia faham. Macam mana pun niat orang Malaysia ni bagus. Bukan nak katalah dia niat ni bagus. Nak sedekah, nak itu yang ni, tapi cara dia tu tak bertepatan dengan agama. Nampak tak? Dia kata ada yang telah sebati dengan satu aliran saja. Satu aliran dia sebati. Jangan kacau dia. Dia Syafi'i, nampak tak? Kadang-kadang dia sendiri tak faham apa Syafi'i. Syafi'i tak boleh bagi zakat dengan duit. Itu Imam Malik. Dia sendiri. Kadang-kadang ada benda kita tengok. Syafi'i dia sendiri tak tahu apa dia Syafi'i. Mengajilah ni baru dia bodoh ajaklah ni kitab Syafi'i. Kan? Amal orang tak tahu. Syafi'i zakat dia tak boleh bagi dengan cara zakat fitrah kita. Zakat mesti dengan berah. Pasal tu di Kedah, kebanyakan orang Kedah, pondok-pondok Kedah, dia bagi berah. Apa tak? Dia tak bagi duit. Dia kata duit bukan masak aku. Tapi kalau ikut boleh tak? Boleh. Tapi yang ni jangan kita kacau. Di Kedah jangan kita kacau. Biar dengan cara dia. Dengan sebati dia. Jangan kita kacau dia. So, utamanya Pondok Haji Saleh. Pondok Haji Saleh penuh dengan berah. Penuh dengan berah. Nampak? Dia akan impun berah. Dia tak akan terima zakat duit. Baik. Ada yang dia kata bersifat, dia kata tolerance. Dan ada yang sangat fanatik dan sebagainya. Ada yang dia betul ansur. Ada yang strict. Dia nak pegang sunnah aja daripada. Dia kata yang ni bid'ah ni tak boleh buat, tak boleh buat. Apa yang dia buat tu betul, tapi tempat kita duduk ni tak bersesuaian. Okey? Tak bersesuaian. Dia kena cari geng-geng dia. Geng-geng sunnah ni tak ramai sangat. Tak ramai sangat orang yang memahami sunnah tu, tak ramai. Dia tak faham apa maksud sunnah tu, dia tak faham daripada. Dan sebagainya. Maka seorang da'i, seorang pendakwah, penceramah dan pendidik hendaklah memahami tingkatan pemikiran umatnya dan kadar kemampuan mereka dalam menerima dia kata sesuatu pemikiran. Tujuan baik untuk mengubah sesuatu pemikiran yang tertutup belum cukup dia kata untuk menjamin kejayaan cita-cita itu. Ia memerlukan kebijaksanaan. Ustaz dengan apa ni semua, apa dah mengaji lama tak pada. Ia memerlukan kebijaksanaan. Ustaz tu sendiri kena bijak bertindak. Dan kepandaian melayani hati nurani masyarakat. Dia kena faham, dia kena ikut sikit rentak masyarakat. Supaya dia tak dibuang oleh masyarakat. Kalau dia serik sangat, walaupun dia pandai, masyarakat tak boleh terima dia. Ada masyarakat yang kadang-kadang yang suka duk menasyid ni. Macam apa ni tak payahlah. Ustaz galakkan apa yang ni, gila mengaji lah. Ustazah Nur keluar dah. Ustazah Nur, kamu di mana? Nampak tak? Contoh. Ustazah Nur, bagus hang buat aktiviti macam ni lebih baik daripada aktiviti kadang-kadang duk himpun, malam Jumaat berhimpun duk baca qasidah lah. Lepas tu duk baca Al-Jannatu wa na'imuha Sa'adul liman yusalli wa yubarik alaih. Allah.
umur hampa ni Allah Tuhan, bukan kadang-kadang duduk apa marhaban tu, lepas tu pula duduk nasyid Nabi kita, kadang-kadang pergi mana-mana majlis kan, umur dah 60-70, Nabi duduk bernasyid, pakai baju sama-sama, tudung lama sama, nama kumpulan Yasin, tak payahlah. Saat ni orang panggil sini, pi sana, pi pula kita pun tulis. Okey, hari ni ada orang panggil kita, tahu rumah ni panggil makan kenduri, kita pergi dapat 500. Dapat duit tu kumpul, beli kain buat baju sama-sama. Umur apa bukan macam tu. Bagi budak-budak sudahlah. Umur apa yang tuan-tuan pergi mengaji. Bukan pakai baju sama-sama, ada usung beg tu bunga teluk rata-rata. Bukan umur apa macam tu dah. Umur apa ni umur mengaji. Kan Ustaz, kalau macam amalan beramal haban ni, amalan dia macam mana Ustaz ni, digalakkan ke ataupun apa ya Ustaz? Guru dia kata tak ada Ustaz. Alhamdulillah. Bukan apa kita tengok. Ya, amalan marhaban ni, saya nak kata amalan marhaban ni budaya tempat kita. Budaya di tempat kita. Dan bila kita mendalami marhaban, ada banyak benda-benda yang tak senang di hati kita. Terutamanya lah, sebab tu kita nak sentuh bab ni, kita nak Nabi sebut, jangan cakap benda tu berbahaya. Dia batal balik bahaya kat diri kita. Pasal yang mengaji ni akan pergi jumpa dengan 2-3 ustaz lagi. Ustaz nak tanya Ustaz, saya ni pergi mengaji lagi, ada satu ustaz tu, dia kata tak boleh gini benda. Ada jenis ni. Jadi kita nak bagi keterangan kat dia, kita kena. Pasal amalan marhaban ni tak ada amalan sunnah pun. Merugikan dia je. Banyak kata-kata dalam tu kita tengok yang tak bersesuaian. Ulama tak senang hati. Bila kita tengok background orang yang buat ni, mereka ni adalah fahaman Syiah. Bukan fahaman sunnah. Jenis-jenis kitab berzanji, kitab dibuat oleh orang-orang yang ada pemikiran dia, fahaman Syiah. Mereka suka macam tu. Nampak tak? Contohnya satu. Marhaban Jaddal Usaini, marhaban. Bila perkataan marhaban, semua bangun. Semua bangun. Pasal apa? Marhaban, selamat datang kepada Tok Usain. Selamat datang untuk kita. Kalau i'tiqad kita menganggap kalau kita sebut macam tu dan kita baca ni, kita baca tu dari riwayat Rasulullah, Nabi SAW datang hadir dalam majlis kita. Marhaban, selamat datang kepada Tok Usain. Marhaban Jaddal Husaini, marhaban. Tapi orang kita kebanyakannya tak tahu apa maksud dia kata tu. Pasal tu kadang-kadang Jakim, dia ada satu nama dia tarikat Ba'lawiyah. Tarikat Ba'lawiyah ni satu tarikat yang kita bila mana sebut nama Rasulullah kita lambat. Bila kita sebut saja kita selawat, kita lambat. Dan bila kita ceramah, kita kosongkan satu kerusi, Rasulullah akan hadir di situ. Yang tu yang ulama tak bagi. Tapi kepahaman tu nak bagi faham apa maksud Ba'lawiyah. Ba'lawiyah tarikat yang kita selawat dekat Nabi. Kita banyak selawat dekat Nabi. Dan banyak kita buat contohnya apa? Ya Hanana, ya Ganana, ya Hanana, ya Hanana. Itu nama tarikat Ba'lawiyah. Jakim dah keluarkan fatwa dah. Tapi kuasa tak kuat. Pasal semua menteri ke situ. Walaupun pihak Jakim keluar fatwa macam mana pun, ketua-ketua agama, menteri agama tak sama. Ingat tarikat Ba'lawiyah. Ustaz suka kadang-kadang dalam kuliah ni timur-timur macam ni pasal apa? Saja nak bagi ilmu. Tapi ilmu ni tak memanglah. Orang tak boleh masuk dia kecuali dia mengaji je. Ustazah no, inilah tugas hampa. Pelan puja manusia, nampak tak? Hati dia pun baik, nampak tak? Baik. Maka para da'i dia kata, ya Allah, kalau kita salah menyampaikan, macam Ustaz, kadang-kadang salah step, mampu aku dalam kuliah ni. Kalau kita salah menyampaikan sesuatu, dia kata, sememangnya baik, memang tu benda baik, maka
maka dia kata fikiran kita akan ditolak oleh masyarakat. Kalau kita salah menyampaikan, cara nak sampai tu salah sampai, memang benda tu baik, benda tu betul, kita akan ditolak oleh masyarakat. Nampak tak? Hati-hati. Bayangkan Imam Bukhari sendiri dibuang oleh masyarakat dia. Mati Imam Bukhari, tak ada orang semayang untuk dia. Sampai tak tahu mayat dia di mana. Oleh sebab itu, kita perlu bijak dalam membuat dia kata perubahan supaya umat ini tidak menentang kita pada awal langkah permulaan. Ni ustaz dah lama apa pun dia kenal ustaz dah senang apa tak. Jangan permulaan dakwah kita, kita menampakkan diri kita nak betul, nak perbetulkan banyak benda, jangan. Perbetul sikit-sikit sudah, jangan banyak benda. Jangan banyak benda kita berbetul, okey? Nak betul itu, nak betul ni, jangan. Cuma ustaz tegur apa lah, tak payahlah kumpulan. Ustaz nak tengok kumpulan Yasin pergi mana-mana, umur semua dah pencen dah. Nampak dah berlapis-lapis dah perut, sudah tak betul sah. Oleh sebab itu, kita perlu bijak dia kata dalam membuat dia kata perbuatan perubahan supaya umat ini tidak menentang kita pada awal langkah dia kata permulaan. Tetapi apabila umat ini telah disedarkan sedikit demi sedikit dan mereka terus dibimbing dan dipimpin dengan penuh kasih sayang, insya-Allah mereka akan berubah. Bahkan mereka sendiri yang akan membuat perubahan itu dalam jiwa mereka terlebih dahulu. Maka dengan demikian dapatlah suatu cita-cita itu dicapai dengan mudah dan selamat. Tindakan ini dia kata bukan berarti kita merestui kesalahan yang mereka lakukan, tetapi ia merupakan langkah awal atau dia kata langkah awal atau suatu hikmah yang mesti dilalui oleh seorang dia kata pendakwa yang bijaksana agar dia kata sampai dengan tujuan sebenar dengan aman dan selamat. Allahumma amin. Mudah-mudahan kelas kita ni, kelas apa ni, Ustazah Noh, Ustaz minta ya Allah kita bimbing pelan-pelan kita bimbing dan kita bimbing mengikut sekadar ilmu yang kita boleh ambil, insya-Allah. Yang baik semua mai daripada Allah. Salah dan silap daripada kelemahan Ustaz sendiri. Kita tutup dengan tasbih kepada subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa natawakkal alaih. Wa nusalli ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, nas'aluka wa nastaghiitsu bika an tardaha lana fasabir fina 'ala al-islam wal iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau tetapkanlah iman kami semua ya Allah. Kau tetapkanlah iman kami semua ya Allah. Ampun dosa kami Allah. Kau ampunkan dosa mak bapak kami Allah. Kau jadikanlah hidup kami sentiasa di bawah naungan jagaan peliharaanmu ya Allah. Jauhkan kami daripada malapetaka, musibah, kecelakaan. Tuhan bagi iman kami, keluarga kami, anak pinak kami jauh daripada segala kemaksiatan ya Allah. Tuhan kau bantulah ya Allah bumi Palestin. Kau bantulah bumi Palestin ya Allah. Kau bantulah rakyat dia ya Allah. Kau bagilah kekuatan mujahidin di sana ya Allah, terutamanya Jemaatul Hamas. Tuhan kau bantu mereka, kau tolong mereka ya Allah. Ya Allah, kami teringin nak tengok kemenangan ya Allah di Palestin ya Allah. Kau lingkupkanlah Yahudi laknatullah. Allahumma dammir Yahudi. Allahumma dammir Nasara. Allahumma dammir Allah haula'i alladhina harabu bi dinillah azza wa jalla. Ya Arhamar Rahimin, padamulah kami mohon ya Allah. Bagilah kami ni mencintai ilmu ya Allah. Perbetul diri kami, keluarga kami, anak pinak kami jauh daripada api neraka ya Allah. Tuhan, kalau kau tak tolong kami, tak bantu kami, siapa lagi akan tolong kami Allah? Oleh kerana aku masuk dalam pukul 9.38, habis pun 10.38. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa, apa semua dah tengok minuman coklat Ustaz kan? Merebak ya Allah Tuhan, 500,000 mampu aku ya Allah. Alhamdulillah. Jangan lupa semua. Amin. Bantu sekolah Ustaz, bantu masjid Ustaz, okey? Ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair Fadil Ustaz Salah Iraqi.
Ya, demikianlah penjelasan atas masalah ilmu mengenai takwa itu kemuncak ketinggian. Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Itu surah At-Talaq ayat 2. Wa man yattaqillah yaj'al lahu Ya, makhraja. ya betul. Dan demikianlah beberapa hal penting yang perlu kita capai nilai ketakwaan dan keutamaan orang yang sudah mencapai tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kefahaman buat kita semua dan sampaikanlah dakwah kita ini kepada orang lain. Dan dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Terima kasih Ustaz.